Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membincangkan satu isu yang sering kali tidak disedari, tetapi memberi kesan besar terhadap kehidupan rohani kita. Mengapa kita sering merasa malas untuk menunaikan solat dan tidak merasa bersalah walaupun meninggalkannya? Berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih, serta pemerhatian terhadap realiti kehidupan seharian, kita akan menelusuri sebab-sebab di sebalik permasalahan ini dan bagaimana kita boleh mengatasinya. 1. Hati yang gelap dan kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Bahkan hati mereka telah berkarat disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Hati yang gelap adalah punca utama kita merasa berat untuk mendirikan solat. Hati yang kotor ini terhasil daripada dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada secara sedar atau tidak. Apabila hati dipenuhi dengan noda, ia kehilangan kepekaan terhadap panggilan ibadah. Solat yang sepatutnya menjadi penyejuk hati dan penghubung kita dengan Allah, menjadi sesuatu yang terasa berat dan membebankan. Oleh itu, kita perlu sentiasa memohon keampunan dan membersihkan hati melalui istighfar dan taubat. 2. Mata yang melihat perkara maksiat. Salah satu punca utama kegelapan hati adalah tabiat. Kita melihat perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, seperti bahan-bahan lucah atau kandungan yang merosakkan akhlak. Dunia hiburan moden, termasuk film-film dari Hollywood dan platform media sosial, seringkali memaparkan kandungan yang menggoda nafsu dan merosakkan akal fikiran. Rasulullah SAW bersabda, "Pandangan itu adalah salah satu anak panah iblis yang beracun." Hadis riwayat Al-Hakim. Apabila kita membiarkan mata kita merayau ke arah perkara yang haram, ia menanam benih syahwat dalam hati, melemahkan iman, dan menjauhkan kita daripada Allah. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk menjaga pandangan, seperti yang disebut dalam surah An-Nur, ayat 30-31, agar hati kita kekal suci dan terhindar daripada hasutan syaitan. 3. Pendapatan yang tidak berkat. Kita sering menganggap bahawa gaji atau rezeki yang kita peroleh adalah hak kita sepenuhnya, tanpa mempersoalkan cara ia diperoleh. Namun, tanpa kita sedari, rezeki yang tidak berkat boleh menjadi punca hati menjadi kotor dan jiwa merasa kosong. Sebagai contoh, sikap tidak bertanggungjawab di tempat kerja, seperti datang lewat dengan alasan yang tidak munasabah, mengelak tugas, mencuri masa kerja, atau menyanjung pihak atasan demi keuntungan peribadi, menyebabkan pendapatan kita kehilangan keberkatan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram tidak akan masuk syurga." Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendapatan yang tidak berkat ini, apabila digunakan untuk menyara keluarga, boleh membawa kesan buruk kepada rohani ahli keluarga, termasuk menjadikan solat terasa berat dan kurang bermakna. 4. Kesan sebagai ketua keluarga. Bagi ketua keluarga, tanggungjawab menjaga keimanan diri dan ahli keluarga adalah amat besar. Jika hati seorang ketua keluarga telah rosak akibat dosa dan kelalaian, maka kesannya akan melanda seluruh keluarga. Anak-anak mungkin menjadi degil, isteri mungkin hilang rasa hormat, dan rumah tangga kehilangan keharmonian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka." Seorang ketua keluarga perlu menjadi teladan dengan menjaga solat, akhlak dan amalan harian, agar keluarga turut mengikuti jalan yang benar. Kegagalan menjaga hati sendiri akan membawa kemusnahan kepada institusi keluarga. 5. Kurangnya ilmu agama. Ketiadaan usaha untuk menuntut ilmu agama juga menjadi faktor utama kita merasa malas untuk beribadat. Banyak masa kita habiskan dengan telefon pintar, melayari media sosial, atau menonton hiburan yang tidak mendatangkan manfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap Muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu agama adalah pelita yang menerangi hati dan menunjukkan jalan kebenaran. Tanpa ilmu, kita mudah terpedaya dengan hasutan syaitan dan terjerumus dalam kelalaian. Oleh itu, kita perlu meluangkan masa untuk mempelajari Al-Quran, hadis, dan ajaran Islam agar hati sentiasa terhubung dengan Allah. Inersam.
hasutan iblis dan syaitan iblis, dan syaitan sentiasa berusaha menyesatkan manusia agar menjadi teman mereka di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 16 17. Iblis berkata, "Kerana engkau telah menyesatkan aku akan menghalang mereka dari jalan yang lurus." Syaitan menggunakan pelbagai cara untuk menjauhkan kita daripada Allah, termasuk menggoda kita dengan hiburan yang melalaikan, nafsu syahwat, dan sikap sambil lewa terhadap ibadah. Jika kita terus mengikut jejak mereka dengan melakukan perbuatan maksiat, kita sebenarnya sedang membuka pintu neraka bagi diri kita sendiri. Namun, pintu taubat sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke halkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Langkah untuk berubah. Untuk mengatasi kemalasan dalam solat dan rasa tidak bersalah, kita perlu mengambil langkah segera. Jaga pandangan dan hati. Berhenti daripada menonton filem atau kandungan yang mengandungi unsur lucah atau tidak senonoh. Pakaian yang sopan juga membantu menjaga kesucian hati dan mengelakkan hasutan syaitan. Perbaiki rezeki, berusaha dengan jujur dan penuh tanggungjawab di tempat kerja, agar pendapatan yang kita terima adalah halal dan berkat. Tuntut ilmu agama. Sisihkan masa untuk menghadiri kuliah agama, membaca tafsir Al-Quran, atau mendengar ceramah yang bermanfaat. Bertaubat dan beristighfar. Kembalilah kepada Allah dengan taubat nasuha dan mohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kekal istiqamah dalam solat. Solat adalah tiang agama. Walaupun terasa berat pada mulanya, teruskan melakukannya dengan penuh kesabaran sehingga ia menjadi sebahagian daripada hidup kita. Para hadirin, masih belum terlambat untuk kita kembali ke jalan Allah. Marilah kita bersama-sama memperbaiki diri, menjaga hati dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita dijauhkan daripada hasutan syaitan dan diberi kekuatan untuk menunaikan solat dengan penuh khusyuk dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.